One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pula kena kira one, two, three tu? Okey, bila buat video dengan menggunakan drone, ia adalah dua rakaman yang berbeza. Drone mengambil rakaman video sahaja, sementara mikrofon di sini mengambil rakaman audio sahaja. Mikrofon saya ni jenis yang ada built-in mikrofon di dalam. Jadi bila saya nak edit video kelak, saya akan sinkronisekan video dengan audio supaya ia bersama-sama. Jadi sebab itulah kena kira 1, 2, 3 dulu. Jadi ia menjadi satu penanda bagi saya untuk synchronize antara video dan audio. Baik, dalam video ini saya ingin mengulas tentang sebuah video yang saya terima. Ayuh kita tonton terlebih dahulu, kemudian saya berikan ulasan dan react. Abdul Qadir Al-Mandili bila ditanya, bolehlah kita berzikir tanpa ada guru mursyid? Apa beza di antara orang yang berzikir ada guru mursyid dengan tidak ada guru mursyid? Maksud kita, berzikir tanpa bertarikat dengan berzikir tidak bertarikat. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kata, bila kita berzikir tanpa bertarikat, seumpama naik kapal tanpa ada nakoda. Kita naik kapal tanpa ada yang membawa. Naik kapal tanpa nakoda. Jadi ikut kapal pergi. Kadang-kadang mungkin dia sampai, kadang-kadang tak sampai. Kadang-kadang tak sampai, dia pusing balik. Lambat nak sampai. Tetapi yang bertasawuf dan dia bertarikat, berzikir dengan bertarikat, maka dia seumpama naik kapal yang ada nakoda, bawa dia. Yang membawa tu siapa? Ikhut tariqah, guru mursyid. Dia yang membawa agar kita cepat sampai ke destinasi dengan cepat. Mana? Al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Itu bertarikat. Dan kapal itu umpama tarikat. Dan pengemudi itu nakoda merupakan seolah macam guru mursyid. Dan bekalan yang terdapat dalam kapal itu ialah zikir dan wirid. Zikir dan wirid itu merupakan bekal. Dan kapal itu tariqah, dan yang membawa kapal itu guru mursyid. Jadi kita akan sampai dengan cepat. Baiklah, kita sudah pun menontonnya ya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita bercakap tentang beragama, mengamalkan agama, ada dua golongan. Satu golongan yang cincai habis-habisan. Okey? Satu lagi golongan suka memberat-beratkan, dan kita hendaklah berada di pertengahan. Kita memudahkan selari dengan bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memudahkan ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atas silap saya Sahih Bukhari nombor 69 ya. Permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan menyebabkan orang lari. Berarti jangan menakutkan ya. Jadi inilah sunnahnya. Dan dalam bab ini yang kita tonton tadi lah tentang berzikir. Memang ada sebahagian orang, mereka suka menyusah-nyusahkan, menyukar-nyukarkan orang ramai umat Islam untuk berzikir. Sebelum ini, kalau ingat, tak silap saya beberapa minggu lepas, saya dah buat video juga, video react tentang satu posting yang bagaimana dalam, tak silap saya, WhatsApp message lah, yang menyatakan kononnya sesiapa yang belajar fardu ain tanpa berguru, tanpa bertalaki, maka semua amalannya tidak sah kan. Okay? Jadi sekarang ni pula kita ada video yang baru kita tonton tadi, yang kalau kita nak berzikir, maka hendaklah berguru, hendaklah mengikuti tarikat, dan hendaklah bertasawuf. Kalau tidak, sekian kan. Okey. Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak hadis di mana baginda menganjurkan umatnya untuk banyak berzikir. Saya sendiri ada membuat beberapa video tazkirah sebagai peringatan kepada saya dan para penonton sekalian untuk banyak berzikir kan. Hendaklah lidah kita ni sentiasa basah berzikir kepada Allah.
Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, berarti ia adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan pada bila-bila masa. Dan ia adalah satu amalan yang mudah. Tak perlu hendak disusah-susahkan. Seperti yang kita dengar tadi kan, kena bertarikat, kena bertasawuf, kena berguru. Kalau nak kata kena ada 3 benda tu, tak apalah. Kita bertarikat dengan tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikat ni ialah jalan, tak tahu. Tarikat tu maksudnya jalan. Kenapa nak ikut jalan manusia? Walaupun manusia tu ada nama syekh sekian-sekian, tuan guru sekian-sekian, wali sekian-sekian. Tapi mereka tetap manusia. Buat apa nak ikut tarikat syekh itu, ikut tarikat syekh ini? Kita ikutlah tarikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Okey, kemudian nak kena berguru. Okey, guru kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir sebagai dengan lafaz-lafaz yang Rasulullah ajar kita untuk berzikir. Kita berzikir dengan cara Rasulullah mengajar kita berzikir, yang ini secara perlahan dan bersendirian, bukan secara jamaah, bukan secara kuat. Okey, ada nota sisi ya. Ada sebagian orang mereka mengemukakan beberapa hadis sebagai dalil bahawa kononnya zikir ini dilakukan secara berjamaah, serentak, beramai-ramai dan dengan suara yang kuat. Terhadap hadis-hadis itu telah pun saya jawab dan telah pun saya jelaskan kesalahan tafsiran mereka itu dalam buku saya, Zikir Selepas Solat, Antara Sunnah dan Bid'ah. So, buku pun ada, video menjelaskan buku itu pun ada. Berarti saya telah kemukakan hadis-hadis yang mereka lazim jadikan dalil itu, dan kemudian saya jelaskan bagaimana salahnya penggunaan hadis-hadis tersebut sebagai dalil untuk zikir berjemaah. Okey, jadi kalau nak kena ada guru, guru kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir dengan lafaz yang Rasulullah ajar kan, sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ada tarikat, tarikatnya ialah tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam je lah. Sebab tarikat tu maksudnya jalan kan. Jadi kita ikutlah jalan Rasulullah. Kenapa nak ikut jalan manusia lain yang sangat-sangat tidak maksum? Dan kalau nak bertasawuf, tasawuf inilah pembersihan jiwa. Kita bertasawuf dengan tasawufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu untuk mengikuti semua-semua itu ya. Bahkan kalau kita renung-renung, bukan semua tarikat sama, bukan semua tasawuf sama, tetapi daripada tarikat inilah muncul zikir-zikir yang pelik seperti hu hu hu, ha ha ha, ah dan sebagainya kan. Daripada tarikat inilah yang muncul zikir-zikir macam tu. Daripada tarikat inilah yang kita ada dapat beberapa video, saya tak mainkan di sini, yang mereka berzikir dengan gaya-gaya, dengan aksi-aksi yang ramai-ramai serentak kan, menghentak-hentak kepala lah, headbanging. Sebab headbanging ni, orang yang pergi dengar konsert Iron Maiden, yang pergi dengar konsert black metal, heavy metal, itu yang headbanging. Tapi sekarang ni yang berzikir pun headbanging juga. Jadi yang nak buat ini ni, yang bertarikat ni lah, yang buat ni ikut guru mursyid mereka lah. Yang buat ni ialah yang bertasawuf lah. Jadi bukan semua tasawuf sama, bukan tarikat sama, tapi yang kita semua maklum, zikir yang pelik-pelik, baik lafaznya pelik-pelik, hu hu hu, ha ha ha, ataupun dengan cara yang pelik-pelik dan dengan gerak yang pelik-pelik, semua itu datang daripada tasawuf-tasawuf, tarikat-tarikat yang berguru, bermursyid itu ya. Kalau kita ikut zikir berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada zikir-zikir seperti itu. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita sentiasa waspada tentang orang-orang yang suka memberat-beratkan agama. Macam saya kata tadi, ada dua ekstrim kan. Satu tu yang cincai habis. Satu lagi ni pula yang memberat-beratkan ni, yang suka menakut-nakutkan. Dan bagi orang awam, yelah, aku tak tahulah nak zikir macam mana, aku kena ikut tarikat lah. Kan? Jadi orang awam yang tak tahu pun akan mudah terpedaya dengan alasan-alasan yang diberikan. Naik kapal lah, kalau kapal tu tak ada nahkoda, tak ada kapten, memang tak berlayar lah pun kan. Siapa yang nak bawa kapal tu? Ini very frustrating, tak akan bergerak pun sebenarnya. Okey, jadi mereka membuat alasan sedemikian ya. Jadi kita berada di pertengahan. Tak mau yang cincai habis, tak mau yang suka menyusahkan, memberat-beratkan, tetapi kita berada di pertengahan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita banyakkan berzikir, lazim berzikir, kita ikut
tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru mursyid kita. Mereka ni kan, saya terfikir, kalau guru mursyid mereka ialah sekian. Rasulullah ni apa? Bukan guru, bukan mursyid, bukan apa ya. Jalan yang dibawa oleh Rasulullah tu bukan jalan yang benar ya. Kena ikut jalan lain. Kena ikut mursyid lain. Kena bertasawuf dengan silibus yang lain kan. So, makes us wonder lah kan. Okey, jadi ayuh kita berzikir dan hendaklah kita sentiasa waspada, hati-hati dengan mereka yang suka menyusah-nyusahkan, memberat-beratkan agama. Baik dalam kes yang nak berzikir ni, kena ada tarikat, tasawuf, berguru. Ataupun yang sebelum ni saya ada ceritakan, nak belajar fardu ain mesti ada guru bertalaki. Kalau tidak, semua amalan tidak sah. Alright, yang itu tu saya ada buat video tentangnya lah. Baik, jadi itulah sedikit ulasan saya. Saya tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.